Salam progresif, nama saya Max Solvin, saya mewakili kumpulan satu itu terdiri daripada Cynthia dan juga Edberry. So, pada hari ini kami akan membuat pembentangan mengenai Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan seorang sosok tubuh yang dilahirkan pada tahun 1918 dan telah meninggal dunia pada tahun 2013. Beliau merupakan seorang aktivis, seorang ahli politik, seorang filantropis, dan juga seorang peguam sebagai background. Beliau telah menerima anugerah Nobel atas perjuangan murni beliau yang mana menentang penindasan atau diskriminasi terhadap individu kulit hitam di Afrika pada zaman beliau. Beliau telah dipenjarakan selama 27 tahun, yaitu pada tahun 1962 sehingga 1989. Dan setelah beliau dibebaskan, beliau telah meneruskan perjuangan beliau dengan perundingan-perundingan dengan Presiden Afrika Selatan pada ketika itu, dan akhirnya melalui perjuangan beliau yang mana memperjuangkan keamanan dan kebebasan telah berjaya, dan beliau telah berjaya menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 sehingga 1999. Mengenai dengan karakter Nelson Mandela, ada beberapa, sebenarnya ada banyak karakter yang boleh dicontohi, tetapi kumpulan kami telah bersetuju untuk hanya menyerahkan 4 karakter beliau. Yang utama itu beliau berpegang kepada cita-cita kebebasan, keadilan, dan kesamarataan. Dan cara beliau bercakap sangat lembut, dan beliau memilih dengan baik setiap kata-kata ataupun perkataan yang ingin dia sampaikan dalam mana-mana ucapan beliau. Beliau juga seorang yang menjaga penampilan diri, sehingga ada artikel yang menggelar beliau sebagai The African Gentleman. Dan beliau sangat sopan dan menghormati semua individu, tidak kira usia dan jawatan. Pada dan sebelum dan pada semasa beliau menjadi seorang presiden, juga beliau mempunyai karakter yang sama. Jadi sebagai pemimpin muda kita harus boleh mencontohi beliau untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, mau dari segi pemimpin keluarga ataupun pemimpin masyarakat pada suatu masa akan datang. Perjalanan hidup Nelson Mandela, beliau telah lahir di desa Mvevo, lahir dari anak kepada ketua kampung dari suku Tembu, dan ayah beliau telah meninggal ketika beliau masih berusia 12 tahun, dan mendapat pendidikan di Kunu dan seterusnya melanjutkan pelajaran di University College Ford dan seterusnya University of South Africa, di mana beliau mendapat kelulusan dalam bidang undang-undang. Beliau adalah berjuang pada usia muda untuk hak kesamaratan kulit hitam dan putih, dan seperti yang telah saya mention sebelum ini, beliau telah dipenjarakan oleh sebab perjuangan yang beliau bawakan selama 27 tahun, itu tahun 1962 hingga 1989. Dan kemuncaknya beliau telah menjadi Presiden Afrika Selatan pada 1994 dan berhenti. Beliau berhenti, bukannya kalah, beliau berhenti menjadi presiden hanya sepenggal. Ini menunjukkan beliau tidak gila kuasa lah. Dan pada tahun 2013 beliau telah meninggal dunia. Apakah sumbangan beliau terhadap komuniti, negara, dan dunia? Beliau telah berjaya menamatkan diskriminasi kulit hitam di Afrika Selatan. Ini sangat-sangat penting, one significant event yang berlaku di Afrika Selatan. Beliau telah berjaya juga memimpin negara Afrika Selatan semasa menjadi presiden, walaupun pada ketika itu kebencian di kalangan penduduk kulit hitam terhadap kulit putih masih sangat tinggi. Dan secara global beliau telah menjadi inspirasi kepada pemimpin-pemimpin negara luar, pemimpin-pemimpin di seluruh dunia, termasuklah individu-individu dengan kata-kata mutiara beliau. Di sini kita ada beberapa contoh kata-kata mutiara. Contohnya, education is the most powerful weapon which you can change the world. So it always seems impossible until it's done. So ini adalah beberapa contoh quotes ataupun kata mutiara yang Nelson Mandela keluarkan daripada buku beliau, ya. Jadi sangat-sangat memberi inspirasi kepada seluruh dunia. So tanpa Nelson Mandela, apa yang mungkin berlaku? Menurut kumpulan kami, hasil pembincangkan kami, mungkin diskriminasi terhadap kaum masih berlaku di Afrika Selatan, dan mungkin lebih teruk berlaku perang saudara di Afrika Selatan. Seperti apa yang berlaku di kawasan Timur Tengah sekarang mungkin masih belum selesai. Dan pemimpin luar termasuk kita tidak mempunyai sumber inspirasi, karena cerita Nelson Mandela ini sangat true dan sangat-sangat menyentuh perasaan kita sebagai pemimpin lah,
go through a lot of things. Dan mungkin demokrasi tidak wujud di Afrika Selatan, dan undang-undang penjara masih sangat kejam, karena pada semasa beliau di penjara, undang-undang adalah sangat kejam, dan semasa beliau memerintah, beliau telah mengubah undang-undang itu supaya menjadi lebih baik, ya. Tapi bukan juga jadi hotel lah itu penjara, cuma lebih berberi kemanusiaan. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.